subhanallah, bangsa kita bangsa yang telah lembut hati untuk menerima Islam. Masya Allah. Dan kepandaian para pendakwah ni pun sangat hebat. Sebab mereka datang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka study, mereka buat research, buat satu kajian bangsa kita. Bangsa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangsa yang mudah masuk Islam kalau rajanya masuk Islam. Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya nih teman-teman semua? Semoga sehat selalu ya. Dan kembali lagi bersama aku Rizky. Tentunya kali ini kita mau lanjutin requestan dari teman-teman semua. Misalkan nanti ada request apa lagi, silahkan tulis aja di kolom komentar. Kalau nggak bisa kasih linknya di kolom komentar, kasih aja ke DM Instagram aku di @rizky ya. Kali ini ada request yang sangat bagus, langsung aja kita play videonya ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita belajar. Bagus videonya. Di antara yang termaktub dalam itu ialah kedatangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu ke tanah Melayu. Oh ya Allah. Tu hebat tu para sahabat besar mai tu. Tuan-tuan. Tapi sejarah diputar balik. Puteri hang lipu itulah nama dia ialah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Syarifah Sofia Al-Jufri. Dia ialah ahlu baiti Rasulullah, nama dia. Dialah yang berkahwin dengan Sultan Muzaffar Shah I, Raja Kedah yang pertama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan subhanallah, dan pada situlah bertitihnya keluarga Nabi dalam salasilah raja-raja Kedah. Nabi Allah Ibrahim AS sallallahu sayyidina Muhammad berkahwin dengan satu orang perempuan namanya Qanturah. Qanturah ni ialah satu orang perempuan daripada dia panggil campa kuno, campa lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada perkahwinan tu dapat 6 orang anak. Dari situlah bermula sejarah orang Melayu, keturunan kita beragama. Orang Melayu akan menolak pembawaan kasar. Orang Melayu akan mudah terima kalau pembawaan lembut. Pasal apa? Sebab orang Melayu keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Ini merujuk kepada kenyataan yang termaktub dalam kitab An-Nihayah wal Bidayah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Kathir radhiyallahu taala anhu. Saya pernah jumpa satu buku. Satu buku dalam itu termaktub banyaknya para sahabat Nabi yang datang ke Nusantara. Kita dengar sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, mereka pergi ke Cina. Contohnya Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Jadi sebenarnya para sahabat ni lepas mereka menerima Islam, mereka terus keluar daripada semenanjung tanah Arab. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Lebih-lebih lagi mereka keluar daripada Madinah Al-Madinah Al-Munawwarah. Sahabat-sahabat Nabi yang 924,000 orang tu ramai. Yang duduk di Madinah, yang tinggal di Madinah hanyalah 1/3. 2/3 ataupun kebanyakan ataupun sebagian besar para sahabat Nabi keluar daripada kota Madinah untuk menyampaikan Islam ke seluruh alam dan dunia. Dan Nusantara yang dihuni oleh orang Melayu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, merujuk kepada Indonesia, Tanah Melayu, Brunei, Singapura, Petani, dan atas lagi sampailah kepada Kesultanan Sulu di bawah sana, sampailah ke Kalimantan, Borneo, Sabah, Sarawak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Banyaknya para sahabat Nabi yang datang juga ke sini. Di antara yang termaktub dalam itu ialah kedatangan Sayyidina Ali karamallahu wajhah dan juga Sayyidina Osman radhiyallahu taala anhu ke tanah Melayu. Tu hebat tu para sahabat besar mai tu.
Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian disambung dakwah itu oleh para tabi'in. Para tabi'in datang juga ke tanah Melayu. Bukti yang paling jelas ialah datangnya satu ulama namanya Syekh Ali Alirah. Ditanya Inggris, dilanggak Al-Ustaz sallallahu alaihi Muhammad, dan masih ada hubungannya sampai hari ini. Dia tabi'in. Tabi'in ni istilah orang yang tak jumpa Rasulullah tapi mereka sempat dengan sahabat Nabi. Oh ya Allah. Maka subhanallah, yang ajibnya Islam datang ke tanah Melayu tanpa melalui peperangan. Islam main ke tanah Melayu melalui dakwah para ulama. Masya Allah. Ini istimewa orang Melayu. Islam masuk ke negara kita, ke negeri kita tak melalui jalan perang. Berbeza Islam masuk ke Asia Wusta. Asia Wusta ni dia panggil Asia Tengah. Ke sallallahu alaihi wasallam Muhammad, ke Rusia, ke Azerbaijan, Tan tu. Jadi Islam masuk sana melalui peperangan. Maka tuan-tuan, subhanallah, bangsa kita bangsa yang telah lembut hati untuk menerima Islam. Masya Allah. Dan kepandaian para pendakwah ni pun sangat hebat. Sebab mereka datang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mereka study, mereka buat research, buat satu kajian bangsa kita. Bangsa ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, bangsa yang mudah masuk Islam kalau rajanya masuk Islam. Maka timbullah mereka merujuk kepada hadis Nabi SAW yang Nabi sebut, an-nasu ala dini mulukihim, manusia mengikut agama raja. Akhirnya subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, maka raja-raja didekati oleh pendakwah. Jadi pendakwah ni mereka modal mereka sallallahu alaihi wasallam Muhammad mendekati raja dengan perangai dan akhlak yang ditunjuk oleh agama. Maka tuan-tuan, subhanallah, maka raja dia tengok bila main pendakwah ni matching di antara akhlak pendakwah dengan budi akai orang Melayu. Orang Melayu ni lembut. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Masya Allah. Orang Melayu ni beradab. Sayyidina Muhammad. Orang Melayu ni beradab. Masya Allah. Bila Islam main dia matching masuk elok ya, tu yang mudah raja terima. Masya Allah. Tempat-tempat lain dia kerah. Dia tak mudah nak terima Islam tu. Akhirnya kena perang. Bila perang baru tunduk. Orang Melayu ni subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad dengan berkat raja-raja Melayu dulu. Dan raja-raja kita pula, subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad. Bila mana pendakwah ni main, dia tengok pembawaan pendakwah ni lembut. Orang Melayu tak boleh terima pembawaan kasar. Orang Melayu akan menolak pembawaan kasar. Orang Melayu akan mudah terima kalau pembawaan lembut. Ya Allah. Pasal apa? Sebab orang Melayu keturunan daripada Nabi Allah Ibrahim AS. Ini merujuk kepada kenyataan yang termaktub dalam kitab An-Nihayah wal Bidayah yang disusun oleh Al-Imam Ibn Kathir radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah. Dan juga merujuk pada kitab Al-Kamil Fit Tarikh yang disusun oleh Al-Imam Ibn Athir radhiyallahu ta'ala anhu. Allahu Akbar. Nabi Allah Ibrahim AS sallallahu Sayyidina Muhammad berkahwin dengan satu orang perempuan namanya Qanturah. Qanturah ni ialah satu orang perempuan daripada dia panggil campa kuno, campa lama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Daripada perkahwinan tu dapat 6 orang anak. Dari situlah bermula sejarah orang Melayu keturunan kita beragama. Maka sebab itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang Melayu ni macam-macam kenyataan, ada kata Hindu, ada macam-macam. Sebenarnya orang Melayu ni sebahagiannya sudah pun beragama, cumanya tak Islam ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebenarnya Islam, cuma masalah sayyidina Muhammad tak disebut Islam, sehinggalah Islam tu Nabi kita yang datang bawa.
wahyu daripada Jibril alaihissalam. Ataupun dalam bentuk yang lebih tepat dia panggil agama Hanif. Ni agama orang Melayu, agama Hanif. Hanifan musliman, Hanifan musliman. Inilah agama Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Soalan Sayyidina Muhammad. Baik. Dalil dan syahidnya ialah perkataan sembahyang. Sembahyang. Ada orang kata tak usah pakai sembah lah, pakai solat. Solat tu bahasa baru. Yang kita panggil nama dia panggil sembahyang. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi asalnya ialah nama Sang Yang Taya. Sang Yang Taya ni maknanya orang kita ada panggil sang ni sang kancil kan. Sang ni si lah. Soalan Sayyidina Muhammad. Yang ni masalah Sayyidina Muhammad, Tuhan yang Esa. Tu makna lama, bahasa lama kita. Tuhan yang Esa. Tu tauhid. Taya ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad merujuk kepada Tuhan yang tak boleh nak digambar. Ni bahasa Melayu dulu. Jadi sembahyang iaitu Tuhan yang Esa. Tu bahasa kita. Tuan-tuan, subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka itulah, ataupun dulu orang panggil orang Melayu ni disebut agama animisme. Sebenarnya salah. Animisme ni dia merujuk kepada semangat. Soalan Sayyidina Muhammad sebenarnya salah. Dia Hanifan. Betul lah. Agama kita ni kalau segi tengok semangat dia panggil ruh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik, sebenarnya ialah kefahaman terhadap Islam ni dah ada. Bila mai pendakwah sama. Faham tak? Benar duk pegang macam tu dah. Bila mai Islam sama-sama masuk ya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang mai daripada Cina, depa dah Islam dah. Hak mai pendakwah mai ke Nusantara ni. Ahlul Bait Rasulullah juga. Contoh yang mai ke negara kita ialah Puteri Hang Lipo. Puteri Hang Lipo ni tak direpotkan dalam sejarah seorang Islam. Dia blur, dia bagi macam tu ya. Puteri Hang Lipo mai ke Melaka, masalah Sayyidina Melaka ni kita sini. Tuan-tuan di sinilah. Masalah Sayyidina Muhammad. Melaka tu panjang dia punya pelabuhan tu. Daripada Bandar Hilir Melaka sampai ke Ulu Melaka ni. Itulah panjangnya pelabuhan Melaka yang hebat tu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, tapi sejarah diputar balik. Puteri Hang Lipo itulah nama dia ialah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Syarifah Sofia Al-Jufri. Dia ialah Ahlul Baiti Rasulullah nama dia. Dialah yang berkahwin dengan Sultan Muzaffar Shah I, Raja Kedah yang pertama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka tuan-tuan, subhanallah, daripada situlah bertitihnya keluarga Nabi dalam salasilah Raja-Raja Kedah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Begitu juga raja-raja negeri lain yang ada Syah belakang. Syah ni bukan boleh ikut suka. Raja Syah ni merujuk kepada keturunan raja di India. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dan pendakwah-pendakwah ni bila dia mai, subhanallah, semua mereka dah keturunan Nabi dah, pendakwah-pendakwah ni. Ada yang mai dia keturunan Sayyidina Hasan. Ada yang mai keturunan Sayyidina Husain radhiyallahu taala anhu. Maka subhanallah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Maka hak tu mai daripada Cina dah Islam, mai daripada India dah Islam, mai daripada Hadramaut dah Islam. Saya dah berjalan alhamdulillah hampir di semua tempat di seluruh Nusantara. Saya pergi ke Kalimantan, kerajaan Islam di situ namanya Kerajaan Kutai. Salah Sayyidina Muhammad. Ya Allah. Kerajaan Kutai ni ada satu orang raja hebat. Saya lupa nama raja tu. Raja ni Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Raja-raja dia tempat pemakaman raja-raja ni dia khususkan. Kalau kita di Kedah ni makam di Raja Langgak. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad.
Raja-raja bila mana dia mangkat, dia akan dimakamkan sebelah dia permaisuri dia, isteri dia. Tapi Raja Kutai ni punya hebat, Rasulullah Muhammad. Ketika dia wafat, yang duduk di sebelahnya ialah gurunya. Ni raja yang memuliakan ulama. Ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Seperti mana Raja Kedah dulu, iaitu anak kepada Sultan Tajuddin Mukarram Shah. Apa nama sekolah sains hak di Sungai Petani tu? Sultan Mak Jiwa. Sultan Mak Jiwa ni Raja Kedah yang ulama. Sallallahu alaihi wasallam. Gurunya Syekh Abdul Jalil di apa ni tu di Jitra tu, dekat dengan apa Masjid Putih. Jadi subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Jadi subhanallah, ni pengaruh Islam yang telah duduk di negara kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah. Itu tadi ya. Ini thanks ya untuk teman-teman yang sudah request juga ya. Ini kisah yang jarang kita dengar, Melayu dan sahabat Rasulullah. Masya Allah, bagus banget ya teman-teman. Yang tadinya kita nggak tahu jadi tahu gitu kan, jadi paham tentunya. Dan ini makasih banget juga videonya di Melayu YouTube. Nanti link video originalnya aku taruh di description box ya. Oke teman-teman, demikian ya video kita kali ini. Aku akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan.